Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin menyampaikan talimat disiplin bagi Jabatan Kejuruteraan Awam dan saya merupakan penyelaras Jawatankuasa Disiplin dan Moral Jabatan Kejuruteraan Awam. Kepada pelajar yang dikasihi sekalian, saya ingin mengucapkan tahniah kepada anda semua dan selamat meneruskan perjuangan murni anda ini setelah melangkah ke kampus Politeknik Audition dan selamat menjadi warganya. Semoga semua tidak mengapakan harapan ibu bapa dan keluarga dan hendaklah anda tamat dengan jayanya. Jawatankuasa Disiplin Moral Jabatan Kejuruteraan Awam terdiri daripada 4 anggota, iaitu saya sebagai penyelaras dan dibantu oleh ahli Jawatankuasa Disiplin yang lain, iaitu Encik Farul Razi, Puan Azmin Irma dan juga Encik Azmi Abu Bakar. Di samping itu juga semua pensyarah Politeknik Audition merupakan pemantau kepada disiplin pelajar-pelajar sekalian. Di Politeknik Malaysia, dua dokumen sebagai rujukan iaitu buku panduan dan peraturan am Politeknik Malaysia dan juga Undang-Undang Malaysia Akta Institusi Pelajaran di bawah Tata Tertib 1976 yang juga dipanggil Akta 174. Disiplin utama yang diambil kira kepada pelajar adalah sasiah dan juga pakaian rupa diri pelajar. Di sini bagi pelajar lelaki, baju naklah yang berlengan dan berkola dan naklah disemat ke dalam seluar. Sekiranya memakai baju Melayu, naklah dipakai selengkapnya, bersamping dan bersongkok, terutama ketika hari Jumaat. Bagi pelajar yang berkuliah di bengkel dan makmar, baju bengkel perlulah dipakai. Dan boleh ditanggalkan semasa di bilik berikah atau di dewan kuliah. Topi ataupun cap dilarang semasa di kuliah ataupun di bilik-bilik pensyarah. Dan baju naklah tidak terlalu besar, tidak bertampung-tampung atau koyak dan juga tidak mempunyai tulisan, perkataan atau gambar yang berimiskan dia kecuali yang dikhaskan oleh pihak Politeknik. Begitu juga dengan seluar, kaki seluar tidaklah berserabut atau berbulu, tidaklah koyak dan bertampar-tampar dan tidak terlalu ketat. Bagi kasut pula, naklah sempurna dan tutup penuh dan tidak memakai selipar dan terompah. Bagi di bengkel, perlulah memakai kasut bengkel yang ditetapkan. Dan rambut mestilah tidak panjang hingga memecah kolor baju, biarlah bersikat supaya ada imej identiti pelajar lelaki. Dan tidaklah rambut berfashion afro ataupun punk dan juga berwarna. Di sini adalah contoh-contoh rambut yang dilarang bagi imej pelajar lelaki. Sekiranya aksesoris tidak perlu dipakailah, rantai, gelang dan sebagainya. Ini adalah dilarang. Dan bagi pelajar perempuan, pakaian tidaklah menjadi masalah sangat. Cuma baju tee naklah yang berkola. Kalau yang tak berkola dilarang pakai di dalam semasa di kampus. Skirt yang terlalu pendek di bawah paruh lutut juga tidak dibenarkan pakai. Dan bagi pelajar perempuan, elaklah memakai pakaian yang menjolok mata. Kalau boleh dilarang, jangan pakai sekali lah pakaian yang menjolok mata. Seperti ketat ni, jarang, terbelah dan nipis sehingga menampakkan bentuk badan. Dan juga sekiranya berseluar, carilah seluar yang longgar. Pakailah seluar yang longgar yang tidak menampakkan bentuk badan. Dan apabila bagi wanita perempuan yang tidak bertudung, naklah berpakaian dengan berhias dengan kemas. Kalau boleh diikat dan tidak diwarnakan. Dan bagi pelajar Islam amat digalakkan bertudung. Bagi pelajar-pelajar wanita ataupun perempuan, barang kemas tidaklah digalakkan. Janganlah terlalu gairah dengan barang kemas. Begitu juga dengan sodekan wajah, janganlah keterlaluan dengan
foundation ataupun lipstick bibir, lip bibir yang terlalu terang. Ini adalah panggil prosedur rambut bagi lelaki, bagi pelajar lelaki, supaya rambut itu tidak terlalu panjang, tidak menutup dahi, tidak menutup telinga dan juga tidak melebihi kolor baju. Dan ini adalah contoh-contoh pakaian dan rupa diri seorang pelajar politeknik. Iaitu bagaimana pakaian semasa berkuliah bagi lelaki dan perempuan, begitu juga rupa diri pelajar lelaki dan perempuan ketika beradab ataupun ke kelas kurikulum. Perkara kedua selain daripada pakaian adalah pemakaian kad pelajar. Sebab semua pelajar yang mendaftar dibekalkan dengan kad pelajar sepanjang pengajian dia di politeknik ini. Dan naklah dipakai sebelah kiri baju supaya mudah dilihat. Dan gambarnya naklah menghala ke hadapan. Ini adalah satu arahan yang perlu dipatuhi sepanjang masa berada di kampus Politeknik Port Dickson. Dan tindakan tertib akan diambil sekiranya ada pelajar yang ingkar. Bagi peraturan dokumen kedua iaitu Akta 174, semua pelajar dilarang melibatkan diri dalam persatuan, badan pertubuhan kumpulan yang berunsurkan politik. Tetapi kalau persatuan, pertubuhan yang menjuruskan kepada akademik dibenarkan dengan kelulusan daripada pihak pengurusan politeknik. Dan juga semua pelajar juga dilarang mengamalkan apa-apa di bawah jagaannya atau disimpanannya atau di bawah kawalannya, apa-apa bahan lucah, dadah, racun yang berbahaya, senjata dan juga minuman keras. Dan juga pelajar dilarang menimbulkan suasana huru-hara, kacau bilau serta menghasut pelajar-pelajar lain supaya menentang pihak pengurusan politeknik. Pelajar juga tidak boleh terlibat dengan kegiatan jenayah sivil ataupun jenayah syariah seperti mencuri, rompak, samun, peras ugut, culik, rubul dan sebagainya. Dan jika pelajar didapati tertuduh oleh mahkamah kerana terbabit dan asyik melakukan kesalahan tersebut, maka jatuhlah hukuman terhadap pelajar tersebut. Dan untuk pengetahuan pelajar-pelajar sekalian, seluruh kampus Politeknik Port Dickson adalah kawasan zon larangan merokok. Seorang pelajar yang didapati bersalah atau sesuatu kesalahan tata tertib di bawah Akta 174 atau Peraturan Politeknik, pelajar tersebut boleh dikenakan mana-mana satu hukuman yang akan saya maklumkan nanti, atau mana-mana dua atau lebih hukuman-hukuman itu disatukan sekali. Di antara hukuman-hukumannya adalah pertama, amaran, sama ada amaran lisan dan amaran bertulis. Kedua, denda tidak lebih daripada RM500 Malaysia. Ketiga, pelajar tersebut menghadapi penggantungan daripada menggunakan apa-apa fasilitis di dalam institusi Politeknik Port Dickson ini dalam tempoh yang tertentu. Begitu juga dengan pengantungan daripada mengikuti program pengajian, sekiranya dia diploma kejuruteraan awam ataupun diploma seni, maka dia akan digantung pengajian tersebut sehingga tempoh yang ditentukan. Dan juga pelajar juga dihalang daripada menduduki sebahagian atau keseluruhan peperiksaan di institusi ini. Dan penyingkiran daripada mana-mana bahagian institusi dalam tempoh yang ditentukan juga akan dilakukan. Dan akhir sekali, pelajar akan dibuang daripada institusi oleh pihak tata tertib politeknik sekiranya didapati bersalah. Dan ini adalah notis kesalahan hukum tata tertib terus, iaitu pelajar perlu membayar secara terus kepada unit kewangan di bawah kaedah 26A, iaitu dari segi pakaian dan penampilan diri pelajar lah, dari segi pakaian, dari segi pemakaian kad pelajar dan juga perkara-perkara yang lain lah, seperti buat bising, menggunakan bahagian sebagai tempat yang tidak sepatutnya ataupun melanggar peraturan-peraturan di dalam kampus. Saya sebagai Jawatankuasa Disiplin dan Moral Jabatan Ketua Awam ingin mengucapkan selamat menjadi warga Poli PD yang berdisiplin tinggi dan bermoral serta amat bertanggungjawab.
kepada diri sendiri, kepada rakan, kepada pensyarah dan juga kepada semua komuniti politeknik, Polisen sekalian. Setiap keadaan ada pilihan dan pilihan inilah kita yang menentukan balasan dan hukumannya. Dan saya harapkan semua pelajar sekalian akan beroleh kejayaan yang cemerlang apabila tamat daripada Politeknik Polisen nanti, insyaAllah. Dan ada 3 pepatah lah. Menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tiada gunanya. Hendak 1000 daya, mahu 1000 cara. Dan di mana bumi dipijak, di situlah langit kita junjung. Dan dengan itu saya akhiri dengan taklimat ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.